Jadi jawapannya, ada tak ilmu mukasyafah? Ada. Dalilnya ayat 191. Tapi ilmu mukasyafah ini ialah berkaitan dengan mengenal Allah. Cara memandang dalil yang ketiga, dalil yang dimusyahadakan oleh hati atau oleh ruh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi kita susah payah ikut tarekat bersolok ni, kalau bolehlah, mudah-mudahan Allah angkatkan berbagai hijab hati kita sehingga kita boleh memandang ayat-ayat Allah di alam malakut seperti ulul albab. Jadi kerana itu sekaligus apa yang kita buat, amalan dalam solok ini satu amalan yang sangat mulia, bukan sebarang amalan. Kerana orang ulul albab tadi dikurniakan oleh Allah, diangkatkan berbagai hijab, tentulah mereka telah melakukan amalan yang menjadi syarat seperti yang Allah tentukan untuk mendapat kasyaf ilmiah ini. Apa amalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Amalannya sentiasa zikir dan tafakkur. Jadi ulul albab ni sentiasa zikir dan tafakkur. Kerana itulah diangkatkan oleh Allah berbagai hijab, dikurniakan oleh Allah ilmu mukasyafah, melihat dalam pandangan hati dalil-dalil Allah yang dimusyahadakan oleh hati, yang disebut tadi la ayatil li ulil albab. Jadi kita bila ikut tarekat Naqsabandi, kita bersolok, sebenarnya kita ikut jejak langkah ulul albab. Jadi solok itu bukan satu kerja, bukan satu amalan yang main-main, tapi satu amalan yang sangat baik di sisi Allah. Karena amalan itu membawa menjadi syarat yang mesti kita lakukan supaya kita dikurniakan oleh Allah ilmu mukasyafah, diangkatkan berbagai hijab hati. Sebab itulah Imam Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran, bagaimana yang pernah saya sebutkan satu masa dulu di sini, kata Imam Ghazali, seseorang mukmin yang mau melihat alam malakut ini mestilah melakukan dua perkara. Pertama, dawamu dzikri, sentiasa berzikir. Ini boleh dilakukan bila bersolok, sentiasa zikir siang dan malam. Yang kedua, al-i'rad amma siwallah, berpaling zahir dan batin selain daripada Allah untuk menuju pada Allah saja. Kedua-dua ini hanya mudah dilakukan apabila kita beruzlah, berkhalwat, atau apa yang kita katakan bersolok. Baiklah tuan-tuan, ini kasyaf Jadi mana dia fanaknya? Fanaknya ini juga, ayat ini juga menjadi dalil fanak. Kerana apabila Allah SWT angkatkan berbagai hijab hati dan roh, sehingga pandangan roh, pandangan hati itu nampak ayat-ayat Allah, masa itulah orang itu difanakkan oleh Allah. Arti difanakkan oleh Allah, alam mulki ini dah tak ada. Alam mulki ini tak ada, alam zahir macam hilang.
seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka. Bukit Tur Sina itu macam hilang, tak ada, sekitarnya pun tak ada. Jadi kalaulah orang ulul albab ni tidak dipanakkan, mereka tak boleh guna pandangan hati, pandangan roh. Hanya seorang yang dipanakkan oleh Allah dari sekitar, dari dirinya, barulah orang itu nampak ayat-ayat Allah di alam malakut. Karena itulah maka Rasulullah SAW bersabda bagi menjawab soalan Jibril, mal ihsan. Tak, Jibril tanya, Nabi jawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis Nabi ini menjadi dalil adanya fana di dalam Islam, adanya disyariatkan oleh Allah fana. Nabi kata ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah nampak Allah. Golongan ulul albab tadi yang dikurniakan oleh Allah melihat ayat-ayat Allah di alam malakut dengan pandang hati atau roh, ketika itulah ulul albab ni merasa seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Jadi berarti ketika seolah-olah melihat Allah tu, ketika itulah fana. Ketika itulah orang itu menyaksikan ayat-ayat Allah di alam malakut. Itulah fana. Ketika itulah berlakunya apa tadi, proses al-ulum al-mukasyafah, berbagai ilmu yang Allah kasyafkan sampai ke dalam hati, sampai ke dalam ruh orang itu. Jadi hadis tentang ihsan ini juga tuan-tuan adalah merupakan hadis yang kita jadikan dalil bahawa fana itu memang ada, kasyaf itu memang ada. Sebab itulah Nabi kata ihsan anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Yang dilihat oleh pandangan hati ialah ayat-ayat wujudnya Allah saja, sehingga terasa wujudnya Allah itu sangat jelas. Ketika itulah fana, ketika itulah berlaku kurnia atau limpahan daripada Allah, al-ulum al-mukasyafah, ilmu yang dikasyafkan ke dalam, terus ke dalam hati, ke dalam roh ulul albab. Jadi dengan ini kita sudah tahulah kasyaf ilmu ni ada, fana pun ada. Kalau kita nak dalil lagi daripada ayat Quran fana, ialah pengalaman Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan, bukan menzahirkan zatnya, kerana zatnya tak boleh dizahirkan pada makhluk, ya? Yang dizahirkan ialah ayat-ayat wujudnya zat yang wajibal wujud, yang maha suci. Maka apabila Allah zahirkan dalil-dalil ayat-ayat yang menyebutkan adanya zat yang wajibal wujud menerusi Bukit Tur Sina itu, maka Bukit Tur Sina dan sekitarnya hilang lenyap, dipanakkan oleh Allah. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa juga rasa wujud diri hilang. Jadi fana. Ketika itulah Nabi Musa menerima ilmu mukasyafah. Ketika itulah fana. Tapi fananya Nabi Musa ini berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma afaqa. Disebut dengan terang. Afaqa ni kalau orang pingsan sedar. Kalau orang fana tadi keluar daripada fana ni. Falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa AS itu sedar,
dari fananya. Qala, dia terus berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Selepas falamma afaqa itulah baqa billah. Sebelum afaqa itulah fana billah. Bila falamma afaqa, sesudah Nabi Musa itu afaqa, sudah keluar daripada fananya, beradalah dia di dalam baqa billah. Dan dia menyebut subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku serah diri betul-betul sebagai hamba-Mu zahir dan batinku ya Allah. Wa ana awal mu'minin, aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Jadi itu baqa billah. Kalau hadis Nabi tadi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, itu fana. Keluar daripada fana, fa in lam takun tarahu, itu keluar daripada fana, fa innahu yaraka. Sehingga sekiranya anda tidak lagi terasa seolah-olah melihatnya, fana dah berakhir, maka anda berada di dalam baqa billah, fa innahu yaraka. Kita terasalah Allah sentiasa melihat kita, mendengar bisik-bisik hati kita, mengetahui rahsia-rahsia hati kita. Allah sentiasa beserta dengan kita. Itu baqa billah.